曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下榻。耶和华我的爱真那，我曾呼求你，你医治了我。耶和华，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下榻。耶和华，我要尊崇你，因为你曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。耶和华我的神啊，我曾呼求你，你医治了我。耶和华，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下榻。不至于下榻，不至于下榻。Selamat sore, ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan. 亲爱的姊妹姐妹们平安。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们要听神的话，我们来先低头祷告。 Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh sungguh mengalami perubahan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat 3 Yohanes ayat 9 sampai 12. 来，我们一起打开圣经，在约翰3书9到12节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Pak Willy akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. 我曾略略的写信给教会，但那在教会中好为熟的，又特别不接待我们，所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们，还不以此为主。他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。亲爱的弟兄啊，不要效法恶，这要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。
弟你丢的行善，从众人给他做见证，又有真理给他做见证，就是我们也给他做见证，你也知道我们的见证是真的。 Ibu-ibu komisi wanita dikasihi Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， berbicara tentang pertumbuhan barangkali yang ada dalam benak kita adalah pertumbuhan secara fisik. 当我们谈到成长时，也许我们想到这身体上的成长， Misalnya tanaman, manusia, dan pekerjaan atau usaha. 比如说植物、人类、工作和事业。 Tanaman dari biji kemudian muncul tunas, kemudian bertambah besar. 植物从种子发芽，长出嫩芽，然后渐渐长大。 Manusia dari janin lahir, anak-anak, remaja, dan menjadi manusia dewasa. 人类从胎儿出生、儿童、青少年，最后成为成年人。 Pekerjaan mulai dari petugas kebersihan, admin, supervisor, manajer, direktur. 工作从清洁工、行政人员、主管、经理，这到总监。 Usaha dari nol, dagang di kaki lima, kemudian punya warung, punya toko, dan akhirnya menjadi sebuah perusahaan. 事业从零开始，从路边摊开小店、开商铺，最后成为一家公司。 Itulah tentang berbicara pertumbuhan yang ada dalam dunia ini. 这些都是世上的成长。 Lalu bagaimana dengan pertumbuhan rohani? 那么属灵的成长，又是怎样的呢？ Kalau pertumbuhan yang ada dalam dunia ini yang kasat mata bisa kita ukur. 在世上的成长是可见、可以衡量的。 Lalu apakah pertumbuhan rohani bisa kita ukur? 那么属灵的成长也可以衡量吗？ Apakah pertumbuhan rohani berkaitan dengan seseorang yang aktif dalam pelayanan? 属灵的成长是否与一个在侍奉上的聚集长度有关呢？ Misalnya dari orang percaya baru jadi jemaat, jadi aktivis pelayanan ini dan itu. 比如说，从初心的信徒成为会中参与各种侍奉， Penerima tamu, kolekte, singer, itu pros, lalu jadi pengurus, kemudian jadi majelis. 接待、收奉献、唱诗、带领礼拜，然后成为同工，最后成为长老。 Apakah ini namanya pertumbuhan rohani? 这就叫做属灵成长吗？ Bisa jadi, tetapi ini bukan yang utama. 也许是，但是这个不是最重要的。 Karena bisa saja ada orang yang aktif melayani di komunitas gereja, tetapi sebenarnya kerohanian tidak bertumbuh. 因为有人在教会群体各种举侍奉，但实际上属灵生命并没有成长。 Lalu apa ciri-cirinya orang tidak bertumbuh? 如果我们问不成长的人的特征是什么？ Salah satunya adalah orang tersebut memiliki karakter yang buruk. 第一，他的态度不好。 Surat 3 Yohanes ini bercerita tentang kehidupan gereja pada masa itu. 约翰三书讲述了当时教会的生活。 Pada masa itu ada banyak guru-guru palsu. Itulah sebabnya Yohanes banyak mengutus para utusan pemberita Injil. 那时候有很多假老师，所以约翰常常派传福音的同工出去。 Biasanya mereka berkeliling melakukan pelayanan pemberita Injil dan mengunjungi rumah-rumah jemaat. 他们通常到处走动传福音，也会探访信徒的家。 Yohanes menulis surat ini kepada Gaius supaya Gaius memberikan pertolongan kepada para pemberita Injil itu. 约翰写这封信给盖由，要他帮助这些传福音的人。 Namun ada seorang yang bernama Diotrephes, dia adalah seorang pemimpin gereja. 但是有一个人名叫丢特腓，
他是教会的领袖。 Ayat 9 sampai 10 berkata demikian. 第9到10节这样说： Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. 我曾略略地写信给教会，但那在教会中毫为熟的丢特肥不接待我们，所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们，还不以此为主。他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。 Diotrephes mengabaikan permohonan Yohanes untuk menerima para pemberita Injil. 丢特肥无视约翰要他接待传福音人的请求。 Sifat arogansinya membuat dia merasa dirinya paling benar, bersikap tidak ramah, berkata-kata kasar, tidak menerima utusan dari Yohanes, bahkan menghalangi orang-orang yang mau menerima utusan Yohanes. 他的傲慢让他觉得自己最对，待人不友善，说话粗鲁，不接待约翰派来的人，甚至阻止别人接待他们。 Sikap Diotrephes yang demikian didasari pada ambisi untuk menjadi yang paling utama. Orang lain dianggap sebagai saingan. 丢特肥这样的态度，是因为他有想当第一的野心，把别人看成竞争对手。 Dia memimpin gereja dengan cara yang diktator. Dia lebih berniat menunjukkan posisi dirinya daripada memajukan pekerjaan Allah. 他用独裁的方式带领教会，更关心自己的地位，而不是神的工作。 Hal ini bisa terjadi karena motivasinya ingin menjadi orang terkemuka. 这是因为他的动机是想做首位。 Frasa ingin menjadi orang terkemuka berasal dari kata philoproteo. 想做首位这个词在原文是 philoproteo， yang memiliki arti senang memiliki keunggulan, bercita-cita menjadi unggul, memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi pertama. 意思是喜欢占优势，渴望初衷，有强烈想当第一的欲望。 Orang yang memiliki hasrat kuat untuk kepentingan dirinya sendiri pasti tidak akan menghiraukan pekerjaan Allah. 一个强烈追求自己利益的人，一定不会在乎神的工作。 Orang yang demikian pasti akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan dirinya. 这样的人一定会用各种手段满足自己。 Kelihatan saja baik-baik di gereja, melayani Tuhan di gereja, jadi pelayan, jadi pemimpin di gereja, dan Tuhan dianggap sebagai alat untuk memenuhi ambisi dirinya. 在教会里表面很好，是奉主做同工，当领略，但把神当作实现自己野心的工具。 Itulah sebabnya banyak orang mencari Tuhan untuk kesuksesan, kesehatan, kelancaran, kekayaan, kekuasaan. Apa motivasinya? 所以很多人找神是为了成功、健康、顺利、财富、权利，动机是什么？ Ambisi menjadi yang pertama. 是想当第一。 Orang-orang yang demikian bukanlah murid Tuhan yang sungguh-sungguh. 这样的人不是真正的主的门徒。 Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. 主耶稣在马可福音
10章43到44节曾说， Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做众人的仆人。 Orang yang ingin menjadi terkemuka haruslah menjadi hamba. 想当首位的人应该做仆人， Artinya tidak ada tempat untuk sifat sombong, arogansi di dalam hati orang, di dalam hati seorang murid yang sejati. 这表示真正的门徒心里，不能有骄傲和傲慢。 Yang adalah sifat rendah hati, menjadi hamba untuk semua orang. 而是要有谦卑，为所有人做仆人。 Orang yang masih sombong dan suka memelihara kesombongan itu tanda orang yang rohaninya tidak bertumbuh. 一个人若还骄傲，并且喜欢保留骄傲，这就是属灵生命没有成长的表现。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， seharusnya kita yang sudah percaya Yesus akan terus-menerus mengalami pertumbuhan. 我们既然已经信了主，就应该不断成长。 Sifat kesombongan dan mudah marah seharusnya hilang dari antara kita. 骄傲和容易发脾气的性情应该从我们的身上消失。 Kalau kita masih saja memelihara sifat sombong, arogan, merasa diri paling benar, gampang marah, segeralah bertobat. 如果我们仍然保留骄傲、自以为主，很容易变生气，就要立刻悔改。 Sebab firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak. 因为神说，神抵挡骄傲的人。 Lalu apa ciri-ciri orang yang bertumbuh? 那么还有什么是一个人正在成长的特征呢？ Salah satunya adalah orang tersebut hidupnya selaras dengan kebenaran. 这个人的生活与真理一致。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， kalau ada seorang polisi menilang seseorang tidak pakai helm, 如果一位警察因为别人不戴安全帽的罚款， tapi dirinya sendiri juga tidak pakai helm, 可是他自己也没戴安全帽， apakah ini sejalan? 这算一致吗？ Tentu tidak. 当然不一致。 Sama halnya dengan kita yang adalah anak Allah. 同样的，我们既然是神的儿女， Tentu kita akan melakukan apa yang baik. 就一定会行善。 Hidup anak Allah pasti sejalan dengan firman Allah. 神的儿女的生活必然与神的话一致。 Tahu tujuan hidupnya untuk menjadi serupa Kristus. 他知道他们自己的活着的目标是要更像基督。 Itulah yang dikatakan ayat 11. 这就是第11节所说的。 Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 亲爱的弟兄啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。 Dalam hal ini Yohanes menasihati Gayus supaya jangan meniru yang jahat. 在这里，约翰劝告盖由不要效法恶事， Yaitu jangan seperti Diotrephes, 不要像丢特肥， tapi teladanilah yang baik. 而要效法善事。 Alasannya jelas. Kalau seseorang anak Allah, maka ia akan mempunyai suatu kerinduan yang dari dalam hatinya untuk menjadi serupa dengan Kristus. 这是很清楚。如果一个人是神的儿女，他的心里一定会渴望像基督。
Tetapi jika seseorang bukan anak Allah, maka tidak ada kerinduan untuk menjadi serupa Kristus. Yang ada adalah keinginan untuk memuaskan nafsu keinginannya. 但如果他不是神的儿女，就是不会渴望像基督，而是只想满足自己的私欲。 Setelah memberikan nasihat kepada Gaius, Yohanes melanjutkan bahwa ada seorang yang hidupnya selaras dengan kebenaran pada ayat 12. 在劝告完盖有之后，约翰继续说到有一个人以真理医治，就是在第12节里所说的。 Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. 底利就行善，由众人给他做见证，又有真理给他做见证，就是我们也给他做见证。你也知道。 我们的见证是真的。 Demetrius adalah seorang yang sungguh memancarkan buah roh. 地米丢是一个真正结出圣灵果子的人， Hidupnya menjadi terang dan garam bagi banyak orang. 他的生活成为众人的光和盐。 Banyak orang memberi kesaksian bahwa hidupnya sungguh selaras dengan kebenaran. 许多人做见证，说他的生活确实与真理一致。 Inilah anak Tuhan yang sungguh memancarkan kasih dan kebenaran Kristus. 这就是一个真正彰显基督的爱和真理的神的儿女。 Itulah juga yang dikatakan oleh Kristus dalam Lukas 6 ayat 43. 这正是基督在路加福音6章43节所说的。 Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. 因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。 Itu artinya kalau kita anak Tuhan, tentu kita rindu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. 这意思是，如果我们是神的儿女，就一定渴望在主里不断成长。 Kalau kita sungguh anak Tuhan, tentu kita akan terus memperbaharui diri untuk semakin serupa Kristus. 如果我们真是神的儿女，就会不断更新自己。 使自己越来越像基督。 Pada tahun 1945, 1945年 ada desa terpencil yang bernama Simaguku yang berpenduduk sekitar 1000 jiwa. 有一个村名叫岛代村，人口大约1000人。 Terjadi satu peristiwa, ada dua laki-laki tua, mereka kecil. 有一次2位年纪不大的老人， Mereka membungkuk rendah dan mulai berbicara kepada pasukan yang datang ke sana. 他们深深鞠躬，开始与到来的军队交谈。 Sersan pasukan yang berperang merasa waspada akan tipuan. 战士中的一位重士怀疑是骗局， Mengangkat tangannya memanggil seorang penerjemah. Si penerjemah menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, 举起手叫来了一名翻译，翻译摇了摇头说道： Aku tidak mengerti, sepertinya kita disambut sebagai sesama orang Kristen. 我不太明白，看起来我们是在把我们当作同为基督徒的人来欢迎。 Yang seorang mengatakan dia adalah wali kota desa. 一位说自己是村长， Yang lain adalah kepala sekolah. 另一位是校长。 Itu adalah Alkitab yang dimiliki oleh orang yang lebih tua. 年纪较大的那位手里拿着是一本圣经， Dipandu oleh dua orang laki-laki, mereka berkeliling. 在2位老人的带领下，他们四处参观。 Mereka telah melihat desa-desa Okinawa yang lain.
他们之前见过冲绳的其他村庄， dengan wajah yang penuh putus asa. 村民脸上满足绝望。 Sebaliknya, yang ini, desa ini bersinar seperti berlian di antara tumpukan kotoran. 但这个村子却乌灰会中的钻石一样闪亮， Di mana-mana kami disambut oleh senyum, 到处都有人微笑着迎接我们。 dengan bangga kedua lelaki itu, tua itu menunjukkan kepada kami rumah-rumah mereka yang tak bernoda. 两位老人骄傲地向我们展示他们干净整洁的房屋， Ladang-ladang mereka yang bertingkat subur dan rapi, 肥沃有序的梯田， gudang-gudang dan lumbu-lumbu mereka, pabrik gula mereka yang berharga. 整齐的仓库和宝贵的制糖厂。 Dengan serius, para lelaki tua itu berkata, dan penterjemahnya itu berkata, mereka dulu hanya bertemu satu orang Amerika sebelumnya. 两位老人认真地说这话，翻译说道：他们以前只见过一位美国人。 Karena dia adalah seorang Kristen, mereka menganggap kita juga demikian. 因为那人是基督徒，所以他们以为我们也是。 30 tahun sebelumnya, seorang misionaris Amerika yang sedang perjalanan ke Jepang berhenti di Shimabuku. 30年前，一位在前往日本途中经过的美国宣教士停留在岛袋村。 Dia tinggal cukup lama dan membuat dua orang bertobat untuk dua pria yang sama. 他在哪里停留的时间足够长，让两个人信了主，就是这两位老人， Mengajar mereka beberapa nyanyian rohani, 叫他们记守圣诗， meninggalkan mereka terjemahan Alkitab dalam bahasa Jepang, 留给他们一本日文圣经， dan mendesak mereka untuk hidup sesuai dengan Alkitab. 并劝勉他们要按圣经而活。 Mereka tidak memiliki kontak dengan orang Kristen sejak itu. 从那以后，他们再也没有接触过其他基督徒。 Namun selama 30 tahun itu dibimbing oleh Alkitab. 然而，在接下来的30年里，他们靠着圣经的指引， Mereka telah membangun komunitas Kristen yang benar-benar menghormati Allah. 他们建立了一个真正敬畏神的基督徒社区。 Kedua orang yang bertobat telah menemukan pribadi Yesus Kristus yang mengilhami dan menjadi pola hidup mereka. 这两位信主的人发现了耶稣基督，这会启发他们，并成为他们生活榜样的主， Bahkan menjadi ajaran yang mendasari masyarakat mereka. 甚至成为整个社区的根基教导。 Mereka mengadopsi 10 perintah sebagai kode hukum Shimabuku. 他们将十诫作为岛袋村的法律条文， Khotbah di bukit sebagai pedoman mereka untuk perilaku sosial. 将登山宝训作为社会行为的准则。 Di sekolah, Alkitab adalah bacaan utama. 在学校里，圣经是主要的读物， Itu dibaca setiap hari oleh semua siswa. 所有学生每天都要读， Dan bagian-bagian utama dihafalkan. 并背诵重要章节。 Dalam pemerintahan desa, ajaran Alkitab adalah hukum. 在村庄的这里中，圣经的教导就是法律， Hasilnya terlihat jelas. 结果是显而易见的。 Shimabuku selama bertahun-tahun tidak memiliki penjara. 多年来，岛袋村没有监狱， Tidak ada rumah pelacuran, 没有医院， tidak ada mabuk, 没有
酗酒， tidak ada perceraian, 没有离婚， tingkat kesehatan dan kebahagiaan yang tinggi. 村民健康喜乐，生活水平很高。 Ibu-ibu kaum miskin wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， mungkin kita sudah lama menjadi Kristen, 也许我们已经做了很久的基督徒， tetapi bertumbuhkah rohani kita? 但我们的属灵生命是否在成长呢？ Mungkin kita sudah mendengar beribu-ribu khotbah, 也许我们已经听过成千上万的讲道， kita sudah membaca Alkitab bertahun-tahun, 读过多年的圣经， tapi mungkin kita masih bergumul mati-matian dengan dosa dan seringkali kalah. 但我们仍在最终艰苦挣扎，经常失败。 Kita takut dan tidak berani cerita kepada siapapun. 我们害怕，不敢告诉任何人。 Marilah kita mulai sekarang ubah cara kita membaca Alkitab. 让我们从现在开始改变读圣经的方式， Dari cara membaca sekedar menambah pengetahuan, 从单单增加知识， menjadi membaca untuk perubahan hidup. 变成为了生命改变而读。 Dengan demikian orang yang bertumbuh secara rohani akan membentuk sebuah komunitas Kristen yang bertumbuh. 这样的属灵成长的人，就会建立一个不断成长的基督徒群体。 Amin. 阿门。 Mari kita 来， berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang hidupnya Engkau ubahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan Yesus berkati. 上帝祝福大家平安。